Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-babu al-wala'u liman a'taq. Bab wala bagi yang merdekakan. Qala Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa an hibatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wala'u liman a'taqa. Wala' ni mengikut tarif dalam istilah fiqh ni, perwakilan ada wala' dua, wala'ul itq dan wala'un ni'mah. Wala'ul itq ni seseorang memerdekakan hamba. Jadi kalaulah hamba tu selepas daripada tu senang, selepas daripada tu dia meninggal, jadi wala' daripada dia tu, harta peninggalan dan apa-apa daripada dia tu, liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakan dia, orang tu akan milik. Jadi wala'ul Islam tu, orang yang menerima Islam di tangan seseorang, jadi orang yang mengambil dia masuk Islam dan yang menerima Islam dah jadi macam satu keluarga, walaupun tidak keluarga dari segi nasab, dianggap macam keluarga. Jadi itulah dinamakan wala'ul Islam, wala'ul itq. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha memerdekakan Barirah. Jadi majikan asal Barirah ni, mereka nak jual kepada Aisyah, tapi mereka buat syarat, apa-apa peninggalan daripada Barirah satu masa nanti mereka lah akan milik. Bila bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wala'u liman a'taqa. Wala' ni bagi orang yang memerdekakan. Jadi wala' tu dilarang daripada menjual dan membeli, begitu juga hibah sama. Baik, sambung insya-Allah. Babu ma jaa thamarul mali yuba'u asluh. Bab menjual pohon yang sudah berbuah. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a nakhlan qad ubbirat fathamaruha lil ba'i'i illa an yashtarita al-mubta'u Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk bab muamalah, jual beli pohon lah. Di sini contoh yang dibagi pohon kurma. Jadi buah kurma ni dia perlu dikahwinkan, apa istilah dia tu. Mayang mayang jantan ditaburkan kepada mayang betina lah, lebih kurang itu. Jadi barulah akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau waktu tu dia jual pokoknya saja, maka buah tu akan menjadi milik penjual tu lah. Kecuali kalau memang disyaratkan dia nak beli dengan buah-buah sekali, nanti harga dia jadi lain lah. Wallah. Babun nahyi an bai'i thimar hatta yabdu salahuha. Bab larangan menjual pohon hingga kematangan. Qala Malikun an Nafi' an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta yabdu salahuha, naha al-ba'i'u wal mushtariya. Terus. Qala Malikun an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta tuzhiya faqila lahu ya Rasulullah wa ma tuzhiya فقال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. Teruskan insyaAllah. باب ما جاء في مزابنة والمحاقلة. باب مزابنة dan muhaqalah. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم للزبيب كيلا.
Terus. بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. Bab emas dan perak atas ukuran. قال مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. Ini bab berkaitan dengan riba, berkait dengan riba. Jadi diharamkan menjual emas dengan emas melainkan dengan seumpamanya, iaitu sama timbangannya. Walaupun emas yang pertama tadi sudah lama dan emas yang kedua ni masih baru. Jadi tidak ada istilah emas baru lebih murah dibandingkan dengan emas yang lama dan seumpamanya. Begitu juga dengan perak, dan mesti dalam satu majlis. Ini berlaku perbincangan dalam pandangan para ulama tentang masalah tersebut, bagaimana penjualan emas berdasarkan gunakan kredit dan seumpamanya. Jadi itu perbahasan dalam ilmu muamalat. Dalam mazhab kita hukumnya adalah berdasarkan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, ianya adalah tidak dibenarkan. Mesti yadan biyadin dan dalam majlis berlaku. Terus. Bai'ut ta'ami qabla an yustawfa. Bab jual beli makanan sebelum sempurna. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Yastawfiya ay yaqbida. Qabd, genggam jadi milik. Kalaulah seseorang membeli makanan, dia tak boleh jual balik pada orang selagi tidak jadi milik sepenuh dia. Jadi yastawfiya, ada dalam riwayat lain yaqbida. Jadi hadis-hadis ni begitulah. Dia akan mentafsirkan satu sama lain. Al-ahadisu yufassiru ba'duha ba'dah. Kadang satu-satu maksud tidak jelas dalam satu hadis. Kita akan cari lagi bab yang sama, hadis lain. Mungkin di situ maksudnya yang tidak jelas tu kita akan jumpa insyaAllah. Qala Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Hadis yang sama menjelaskan apa yang tadilah. Dalam Islam, konsep jual beli ni dia ada dua perkara yang perlu dijaga, iaitu tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar. Ini semua termasuk unsur-unsur gharar. Bila benda itu belum lagi jadi milik dia, belum tentu lagi benda itu jadi. Jadi dia tak boleh jual selagi dia tak betul-betul menjadi pemilik kepada benda itu, baru boleh dia jual lah. Nanti mungkin akan ada unsur gharar, iaitu penipuan. Terus. Qala Malikun an Nafi'in an Abdullah bin Umar annahu qala kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabta'u ta'ama fayab'athu alaina man ya'muruna bi intiqalihi من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. تفضل. باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. Jadi zaman jahiliyah ni ada satu perniagaan dinamakan habalul habalah. Jual anak yang masih janin tu, maknanya jual unta, jual sekali dengan yang ada dalam perut dia, kemudian lahir pula, ada pula. Jadi maksudnya barang tidak nampak lagi, baik majhul. Jadi jualan seperti itu dilarang dan tidak harus. Terus. Bai'ul khiyar. Qala Malikun an Nafi'
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. Tentang maslahat yang diberikan oleh Islam dalam masalah jual belilah. Khiyar ni maksudnya pilihan. Jadi dia ada khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat dan sebagainya dalam bab muamalah, bab buyuk, jual beli. Di sini bab khiyar maksudnya apabila seorang tu berjual beli, selagi dia tidak berpisah dalam majlis itu, maka masih ada pilihan lah untuk dia batalkan jual beli tersebut. Cuma jual beli ni kan zaman sekarang macam-macam proses dia. Itu dalam kitab fiqh lah dan punya penjelasan insyaAllah. ما ينهى عن المساومة والمبايعة. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. Di sini larangan untuk kita melakukan kejahatan dan juga darar kepada orang lain. Sebab disebut dalam hadis la darara wa la dirar. Ini termasuk salah satu bentuk penindasan yang dilakukan terhadap sesama kita, iaitu memintas saudara kita dengan yang sedang tawar-menawar untuk membeli sesuatu. Jadi ini bentuknya seperti seorang tadi menyebut, dia kata dia nak beli satu barang kat seseorang, kemudian datang seorang lagi kata ana abi'uka misla hadhihi sil'ah bin naqsi min hadha as-saman. Saya jual barang yang kamu nak beli tu dengan harga lebih ringan rendah daripada apa yang kamu nak beli dekat fulan. Kawan ni dah nak beli dah, kita potong tengah jalan. Jadi ini adalah salah satu bentuk daripada darar dan juga akan menyebabkan berlaku pemutusan hubungan di antara teman dengan teman. Ini akan berlaku pergaduhan dalam perniagaan. Sebab tu kata masyayikh, guru kami Maulana Syekh Yusri Hafizahullah selalu menyebut at-tujaru fujjar. At-tujaru fujjar. Peniaga ni adalah orang yang paling jahat sekali. Sebab tu kalau kata dia boleh meniaga dengan baik, amanah, jaga dia punya hukum hakamnya, maka insya-Allah akid huwa wali, kata Maulana Syekh Yusri Hafizahullah. Dia ni mesti wali. Sebab kalau dia boleh jaga dalam bab jual beli dan seumpamanya, dia memang wali. Sebab tu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, waktu ketika ada seorang Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, ada seorang minta untuk beliau mengarang kitab berkenaan dengan tasawuf, lalu beliau mengarang kitab muamalah. Kenapa? Karena kalau betul kamu dalam bab ini, maka betul kamu nanti dengan Allah. Dan di Syria pada zaman dulu, kata Maulana Syekh Buti, diadakan majlis untuk orang-orang yang meniaga. Dia pun buka kedai. Kalau di Mesir kami, buka kedai pukul 11 tengah hari, tutup pukul dekat-dekat subuh. Lepas subuh tidur. Tukai kedai tidur. Kalau di Syria zaman dulu, kata Syekh Buti, dalam hikam beliau disebutkan, peniaga-peniaga pada zaman tersebut, mereka akan mula berniaga selepas jam 10 pagi dan tutup kedai pada waktu sebelum maghrib. Kenapa? Karena selepas maghrib mereka akan pergi belajar di masjid dan kemudian menyambung pengajian sampailah selepas isyak, kemudian balik tidur. Selepas subuh mereka akan ada kelas pengajian lagi bab muamalat sampailah pukul 10 pagi, kemudian baru buka kedai. Karena itu perniagaan mereka diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan ketika mana peniaga-peniaga meninggalkan perkara tersebut, maka ni yang menyebabkan jadi mudarat kepada orang. Dan dia tidak lagi kisah barang apa yang dia jual, yang penting untung. Karena itu disebut at-tujaru fujjar. Maka bukan ni mengatakan kepada peniaga-peniaga ni, kalau ada peniaga dalam ni, businessman, businesswoman, maka kena buat yang terbaik. Jangan jadi fujjar. Dan kena jadi wali, insyaAllah. Jadi wali dengan perniagaan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terus. ما ينهى عن النجشي. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجشي. قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis ni larangan berkenaan dengan najas. Najas maksudnya, gambaran dia begini. Dua orang sedang buat perniagaan, bari dan mushtari.
ketika tu seorang lagi masuk di situ, dia tawar dia nak bagi harga lebih tinggi daripada harga sedang dah menentu sedang beli jual tu. Jadi walaupun dia tawar dia nak bagi harga tinggi, sebenarnya bukan dia nak beli. Jadi dengan sebab dia buat begitu, orang beli tadi terpaksa kena bayar harga lebih tinggi. Jadi biasanya ini berlaku dalam lelong barang apa situ, banyak orang main, begitu kan. Ya, itulah najas tu Nabi SAW larang. Baik, sambung. جامع البيوع قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة قال فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة الأمر بالوصية قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. Ini perkara yang banyak ditinggalkan oleh kita pada waktu sekarang. Ini sunnah yang matrukah, sunnah yang ditinggalkan, yaitu mewasiatkan dengan wasiat sebelum kita meninggal dunia. Jadi perkara ini perlu diamalkan untuk kita mula menulis wasiat, menyebutkan apa yang kita ingin wasiatkan kepada ahli keluarga kita dan seumpamanya. Terus. ما جاء في الرجم قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. Jadi hadis ni berkaitan dengan hukuman rejam yang ada dalam kitab Taurat. Hukuman rejam ni bukan kata ada dalam Al-Quran saja, dalam Taurat pun ada. Sebelum Al-Quran dah ada hukuman tu. Jadi Nabi SAW juga menghukum kepada lelaki dan wanita di kalangan Yahud berzina tu dengan hukuman rejam. Jadi kalau kita nak melaksanakan hukuman hudud, tidak boleh kita pilih, hanya kita nak buat untuk orang Islam saja, orang lain tak masuk dalam hukuman ni, jadi tak boleh memilih gitu. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama rata kaum muslimin, kaum Yahud, kalau mereka melakukan perbuatan zina, Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuhkan hukuman sama, hukuman rejam tu. باب ما يجب فيه القطع قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hudud lah ni, iaitu hukum bagi seorang pencuri yang mencuri barang yang bernilai. Di sini dia tulis hadis ni katakan 3 dirham, dan ada hadis yang lain mengatakan bahawa minimum ialah 1/4 dinar. Betul lah saya? Ya. Dinar. Cuma saya tak pastilah zaman sekarang ada ke negara masih melaksanakan potong tangan. Masih ada? Wallahu a'lam.
باب ما ينهى أن ينبذ فيه. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال فقيل لي نهى أن ينبذ فيه في الدباء والمزفة. Dubak ni tempat minum yang dibuat daripada labu, kemudian dibuang isinya dan kulit labu tu kerah. Itu macam yang kungfu Cina duk minum tu. Itu dipanggil dubak. Dalam tu diletakkan rendaman anggur atau rendaman kurma ataupun rendaman seumpama gandum dan seumpamanya, dibuat arak. Bagi nabiz di sini adalah arak. Nah, yumbaz di sini dengan makna dijadikan sebagai khamar, arak. No? Dan kemudian dalam muzaffat, iaitu tempat yang dibuat daripada tanah liat. Juga ada yang disebut dengan tempat yang diletakkan dengan minyak pada batang pokok, kemudian diletakkan minyak, diletakkan dalamnya dengan rendaman jus-jus tadi ni, anggur dan seumpamanya. Faedah sebut oleh Al-Imam Al-Bujairmi radhiyallahu taala anhu dalam Hasyiah Bujairmi ala Al-Iqna'. Juga disebutkan sebelumnya oleh guru saya Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, Syekh Syafi'iyah fi Al-Azhar Al-Syarif. Sebelum saya buka kitab Iqna' tu, beliau sebut dulu kepada saya ceritanya. Kata beliau, kalau nak buat, ada cara untuk kita nak rendam anggur, jadikan terus cuka tanpa melalui proses menjadi arak. Iaitu dengan cara ambil anggur, buang bijinya, dan kemudian tangkai-tangkainya itu dibuang, diletakkan dalam bekas, dipadatkan dalam bekas kaca ataupun dalam bekas sedemikian, dan ditutup, disil, tidak masuk langsung angin ataupun udara tak masuk. Itu akan terus jadi cuka. Saya buatlah sekali di Mesir, masukkan anggur penuh, padat, tutup. Tapi saya tak berani nak makan. Jadi, selepas 1 bulan, 2 bulan dah jadi air. Dan tak ada buih. Tapi saya tak berani nak makan kerana takut lagi musing dalam bilik. Tapi itu tak jadi arak tu, insya-Allah. Tak jadi arak, kata Imam Bujairmi, ini salah satu bentuk direndam tapi tidak jadi arak. Tambah sikit faedah daripada Maulana Ihsan tadi. Abu Ala Al-Ma'arri ada pernah menyebut satu syair, seolah-olah beliau menempelak ataupun komen dengan hukum hudud, iaitu berkait dengan potong tangan. Lalu dia disebut, kata, yadun biqamsi mi'ina asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi ruba'i dinari. Kata dia, bagaimana tangan yang harga tangan ini kalau dipotong oleh orang kena bayar 500 dinar. 500 dinar harga dia. Kalau 1 dinar harganya lebih kurang dalam 800 ringgit, kalilah dengan 500. Jadi dekat-dekat berapa? Kiralah sendiri. Jadi itu harga tangan ni. Bagaimana dipotong tangan dengan sebab curi rubu' dinar. 1/4 dinar. Ataupun dengan kiraan tadi 3 dirham. Sebab 1 dinar sama dengan 10 dirham. Jadi kalau bahagi balik lebih kurang dalam 3 dirham. Lebih kurang lah 2.5 dirham. Ya? 60 ringgit lah. Lebih kurang begitu. Macam mana boleh kena potong tangan macam tu? Maka dijawab oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki. Kata beliau, wiqayatun nafsi aghlaha wa arqasuha zullul qiyanati fafham hikmatal bari. Dia kata menjaga jiwa itu tinggi. Kalau dipotong tangan tidak dengan tujuan yang lain, saja dipotong tangan orang, itu mahal harga dia. Wa arqasuha zullul qiyanah. Tapi tangan tu akan jadi murah ketika mana berkhianat kepada Allah. Curi, terus jadi harga rubu' dinar kena potong dah. Tapi kalau jaga tangan tu dengan elok, orang potong tangan kena bayar 500 dinar tangan tu. Dia. Tamam? Dia kata fafham hikmatal bari. Maka pahamilah hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan. Terus tahrimul khamri. Qala Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shariba al-khamra fi ad-dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Teruskan. الجامع تحريم الخمر. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب
شرابا من فضيخ وتمر قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pengharaman arak ni. Tuan-tuan sudah maklum kan, pengharaman arak ni boleh kata tahap-tahap akhir lah. Beberapa tahun sebelum Nabi SAW wafat baru diharamkan arak. Dan dia diharamkan berperingkat-peringkat. Dan di sini apabila datang saja satu perintah memberitahu kata perintah mengharamkan arak, maka Abu Talha kata pecahkan. Dia tak ada, tak apalah ni yang last dah habiskan, lepas ni tak payah minum lah. Dapat perintah terus diamalkan, pecahkan terus. Tak ada, tak apa kot, simpan kot, boleh jual kat Yahudi ke. Dia punya junjung perintah tu terus segera. Dan juga di sini ada Imam Syafi'i ada mengambil dalil bahawa bila satu orang datang bawa berita terus diterima. Ini satu hujah untuk menegakkan bahawa khabar ahad itu ada nilai lah. Walaupun seorang datang bawa berita, dia tanya betul ke? Walaupun tak cakap pun bawa seorang je. Jadi di sini hujah bagi khabar ahad lah. Mana satu orang datang bawa berita, diterima berita dia tanpa ditanya lah. Allahu a'lam. الدعاء للمدينة. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. Jadi ini berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberkati cupak dan gantang bagi ahli Madinah, karena mereka ini adalah ahlullah. Maka didoakan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pada cupak dan gantang mereka. Beza dengan kaum Sayyidina Shu'aib alaihi salam yang mereka menipu pada gantang dan juga cupak mereka, menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Nabi SAW dengan ahli Madinah. Dan ahli Madinah ini adalah ahlullah. Sehingga didoakan begini kepada mereka dan berterusan sehingga sekarang dengan mud dan cupak mereka tadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada musalsal bil mud dengan bis-sa'. Yang kami telah mengambil musalsal tersebut dengan guru kami yang mulia Maulana Syekh Usamah Al-Azhari di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Kemudian mengambil dengan Maulana Syekh Abdul Aziz Ka'ki radhiyallahu hafizahullah taala, sahib kepada Mathaf Madinah Al-Munawwarah, diberikan sekali dengan ijazahnya dengan mud. Yang tu kalau nak ambil musalsal tu kena tengok mud tu dan kemudian buat mud tu. Kena pergi hantar dekat tukang besi untuk buat pula mud tu dan kemudian baru diberikan. InsyaAllah ada rezeki nanti kita minta dengan Maulana untuk ijazahkan dengan kau tersebut, bagi ijazah musalsal bil mud an-nabawi insyaAllah. Terus. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال مالك عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن أعربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعربي وعك بالمدينة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. Teruskan insyaAllah. ما جاء في تحريم المدينة. قال مالك عن عمرو مولى المطالب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang menyatakan bahawa selain daripada Mekah menjadi tanah haram,
Madinah pun diminta oleh Nabi untuk dihukumkan sebagai tanah haram, bermaksud ada perkara-perkara yang dilarang lah untuk kita lakukan ketika masuk Madinah, seperti berperang, menumpahkan darah, memetik dan sebagainya. Wallahu a'lam. ما جاء في وباء المدينة قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلوها الطاعون ولا الدجال. Jadi Dajjal tidak akan masuk ke Madinah, begitu juga dengan Ta'un. Dulu Madinah Al-Munawwarah disebut Yathrib. Dan bumi Yathrib ni bumi penyakit. Hatta peniaga yang datang ke Madinah pun hanya singgah sahaja, kemudian akan buang air lalu berlalu. Setelah Nabi SAW masuk ke bumi Madinah, para sahabat ada sebahagian yang terkena dengan udara Madinah pada waktu tersebut sehingga jatuh sakit, hampir mati. Lalu Nabi SAW angkat tangan doa kepada Allah dan dilihat kepulan hitam keluar daripada bumi Madinah. Satu riwayat lagi menyebutkan ada sebahagian sahabat yang bertembung dengan seorang wanita yang kulitnya hitam legam. Maka itulah kata Rasulullah, sahabat tadi balik jumpa dengan Nabi, Nabi tanya, ada jumpa tak siapa-siapa di tengah jalan? Kata dia, ada. Seorang perempuan yang menakutkan, kulitnya hitam dan rambutnya kusut masai. Kata Nabi, itulah wabak dalam Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi halaunya ke mana? Ke Rabigh. Satu tempat namanya Rabigh, dihalau ke situ, wabaknya ke Rabigh. Dan kemudian bila mana berlaku peristiwa COVID dan seumpamanya, bila kita lihat ramai pakat bincang waktu tu, adakah ni ta'un ke tidak, masuk ke Madinah, maka kita tahu kata tu bukan ta'un. Karena ta'un tidak akan masuk ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Itu juga Dajjal tidak akan masuk. Maksudnya bumi Madinah, bumi yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa pernah berlaku, lava gunung berapi keluar daripada bumi Madinah, dan dikatakan sepanjang pada ketika waktu tersebut berlaku dalam sebulan kalau tak salah saya, lava tadi berada dalam bumi Madinah dan mengelilingi. Bukitnya masih ada sampai sekarang. Bukit lava yang warna hitam tu masih ada lagi, berhampiran dengan jalan ke Uhud. Ada bukit tinggi besar dan bukit itu adalah lava pada waktu tersebut, dan tu kekal, masih lagi bakinya masih ada. Dan waktu tu dilihat, kata lava tadi berjalan melalui dan kemudian dibuat macam perlindungan kepada Madinah Al-Munawwarah yang berada di tengah-tengah. Dan Allah Ta'ala mengutuskan angin sejuk setiap hari sepanjang sebulan itu masuk ke Madinah. Dalam keadaan kelilingnya dengan api, tapi Madinah sejuk pada waktu tersebut berkat Nabi kita Muhammad SAW. Itu setelah zaman baginda Rasul dan setelah wafatnya baginda Rasul SAW. Terus. Babu ma ja'a fil muhajarati. Qala Malik an Ibn Shihab عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. قال مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله بن الأنصاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. قال جابر فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا؟ قال فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد حلق. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال فادعه فمره
يلبسهما قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قال فقتل الرجل في سبيل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang hadis ni. Ringkasnya, Nabi melihat ada seorang ni memakai pakaian yang agak usang. So Nabi tanya, ada tak pakaian yang lain untuk diberikan kepada dia? Maka Jabir kata ada. Setelah bagi dia pakai yang agak okey sikit lah. Kemudian Asal kata dia ni akan mati syahid di jalan Allah. Jadi salah satu daripada mukjizat Nabi SAW, Nabi boleh tahulah, diberitahu oleh Allah melalui Jibril akan perkara-perkara gaib yang akan datang. So Nabi kata dia ni sepatutnya pakai pakaian yang lebih baiklah, sebab dia akan mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Babu ma jaa fi isbali rajuli thawbahu. Qala Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yajurru thawbahu khuyala la yanzuru Allah ilaihi yaumal qiyamah. Jadi di sini larangan melabuhkan pakaian tadi, ilahnya adalah khuyala. Bukan semata-mata melabuhkan pakaian, tetapi ilahnya khuyala. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berlegar dengan ilahnya. Ada ilah, maka adalah hukum. Tidak ada ilahnya, maka hukumnya tidak ada. Maka ilah kepada larangan yajurru saw adalah khuyala. Dan berkenaan dengan pakaian, melebihkan pakaian atau melabuhkan pakaian, Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu memperincikan hukum berkenaan dengan labuh pakaian. Pertama, sunnah memakai pakaian atau kain bagi lelaki sehingga ke pertengahan betis. Sunnah. Harus dilebihkan daripada bawah betisnya, pertengahan betisnya ke bawah sebelum buku lali. Dan ketika lebih di buku lali itu hukumnya harus, maksudnya. Lebih daripada buku lali, maka hukumnya adalah makruh. Kecuali kalau kata dalam keadaan takabbur atau khuyala. Maka ketika itu jadi haram. Jadi faham, no? Ada 4 perbahasan hukum tentang masalah tersebut. Sunnah, harus, makruh, haram. Dan bagi perempuan, dibenarkan bagi mereka untuk melabuhkan pakaian 1 hasta. Lebih daripada bawah. 1 hasta dilebihkan kerana astar, lebih menutup. Nah, tu perempuan boleh pakai baju panjang, kemudian boleh tolong majlis daerah dan seumpamanya untuk sapu. Oh, apa yang patutlah. Jadi gurau saja, no? Jadi pakai tu petang-petang ni dah lah mengantuk dah. Nah, dekat sirih semua lagi tidur habis. Tak sambung sanad lagi. Kalau tidur tak sambung sanad, no? Tak dengar habis hadis nanti. Jadi ini pernah disebut oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya pakai kain, tapi pinggang Sayyidina Abu Bakar, kata Abuya Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, pernah saya dengar dia sebut, kata pinggang Sayyidina Abu Bakar macam timun. Pinggang dia sama. Jadi kalau dia pakai, dia akan lurut balik turun. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Sayyidina Rasulullah, bagaimana dengan saya? Kalau pakai kain, akan melurut turun. Kata Nabi, kamu tidak khuyala. Kamu tidak termasuk orang-orang yang takabbur, wahai Abu Bakar. Jadi di sini menunjukkan kata yang dilarang oleh Nabi pada isbal pakaian tadi adalah ketika takabbur. Terus. Qala Malikun an Nafi' wa Abdullah bin Dinar wa Zaid bin Aslam kulluhum yukhbiruhu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man yajurru thawbahu khuyala'a. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang daripada adanya sifat takabbur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjolorkan pakaiannya kerana sombong, Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Jadi maksud
yajurru thawbahu di sini maknanya menjolorkan pakaian kita sampai di bawah buku lali. Jadi biasa kita pun banyak pakai begitu kan. Jadi adakah kita juga tergolong dalam golongan ini? Jadi di sini kita perlu tahu satu penjelasan daripada Imam Nawawi. Jadi berkenaan dengan orang menjolorkan pakaian sampai di bawah buku lali ini, Imam Nawawi menetapkan 3 hukum. Satu, hukumnya kufur. Yang kedua, haram. Yang ketiga, makruh. Jadi Imam Nawawi kata, orang menjolorkan pakaian sampai di bawah buku lali, dalam hati dia ada menyanjung tinggi dengan mengikuti cara kufar musyrikin Yahud Nasara. Jadi cara itu memang cara mereka. Nabi SAW memang tidak suka kalau nak laburkan kain boleh, yang sebaik-baiknya setakat betis, itu menepati dengan amalan sunnah Rasulullah. Kalau nak panjang juga sampai bawah ni, Nabi SAW dah pesan jangan turun sampai bawah buku lali. Jadi amalan Yahud Nasara ni memang mereka suka menurunkan pakaian sampai bawah buku lali. Jadi kalau kita buat cara yang sama dengan mereka, dalam hati kita kita sanjung tinggi amalan mereka, kita ni ikut. Kalau begitu, Imam Nawawi kata hukumnya kufur bagi orang tu. Kalau orang tu dia buat cara yang sama, dalam keadaan hati dia amat gemar dengan amalan tu, maknanya dia dapat mengikuti cara tu, dia memang suka, dia bangga, dia ikut dengan keadaan bangga begitu, itu Imam Nawawi kata hukumnya haram. Kalau tidak ada 2 tujuan tu, biasa orang tu dia tak peduli kain dia duduk di betis ke, atas buku lali ke, bawah buku lali ke, ataupun duduk tarik-tarik di tanah ke, dia jenis tak peduli. Dalam hati dia pun tidak ada apa-apa niat. Kalau begitu, Imam Nawawi kata makruh. Jadi kebanyakan di Malaysia ni pun banyak kain ada di bawah buku lali. Tapi jangan kita hukum berat pula. Mungkin orang Islam Melayu tidak ada ikutan dalam keadaan sanjung tinggi ke ataupun bangga dengan amalan Yahudi ke. InsyaAllah tidak ada. Mungkin ini dah jadi kebiasaan satu kaum ni. Itu kita bolehlah letak hukum lebih kurang makruh. Cukup setakat itu insyaAllah. Babu ma ja'a fi lubsi thiyabi. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Umar bin Khattab ra'a hullatan siyara tuba'u 'inda babil masjid faqala ya Rasulullah law ishtarayta hadhihi al-hullah falabistaha yawm al-jum'ati وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi bab tentang pakaian. Jadi dari sini kita dapat lihat betapa Islam ni dia mengambil berat tentang semua sudut. Tidak ada agama dalam dunia ni yang dibahas semua perkara, betul? Cuba tengok ada bab dalam agama Hindu membahas tentang makanan, pakaian, minuman. Jadi Islam ni syumul, seluruh cara hidup tu dibahas. Mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang haram, mana yang makruh dan sebagainya.
agama yang sempurna lah. Tak ada agama lain pun bahas. Dan kita tengok pun tak ada pun di mana-mana universiti seluruh dunia yang ada cabang-cabang ilmu yang dibahas dalam agama-agama lain. Betul. Jadi Islam ni dibahas semua perkara. Di sini hadis ni cerita tentang sutera lah. Jadi kita orang lelaki dilarang memakai sutera, sama ada sutera yang sepenuhnya sutera ataupun campuran yang mana suteranya melebihi daripada kain lain lah. Tapi kalau sutera tu kurang daripada kain, masa campurannya kurang daripada 50%, boleh. Kecuali dalam keadaan darurat dan sebagainya, itu dibenarkan lah. Dan kemudian apabila Nabi bagi tahu dekat Sayyidina Umar tak boleh pakai sutera, kemudian satu hari Nabi datang bawa sutera bagi kat Sayyidina Umar. Jadi kata Rasulullah, itu kau larang kata tak boleh pakai, kau bagi pula. Kalau kata aku bagi bukan suruh kau pakai. Boleh ambil dan bagi kepada siapa sajalah, bagi kepada isteri ke, bagi kepada perempuan yang ataupun yang bukan Islam. Wallahu a'lam. Babu ma jaa fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Malik an Rabi'ah bin Abi Abd Rahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit tawil al ba'in wala bil qasir wa laysa bil abyad al amhaq wala bil adami wala bil ja'd al qatati wala bis sabiti ba'athahu Allah ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinin وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. Ini hadis dalam Syama'il dan sedia kita maklum, boleh tengok syarahan kita pun dah banyak dah tentang perkara ini. Terus. Babu ma jaa fi sifati Isa bin Maryam wa sifati Dajjal. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من آدم من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطة أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح الدجال. النهي عن الأكل بالشمال. قال مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan daripada makan tangan kiri, jelas ni. Tapi larangan ni bukanlah larangan yang haram, tapi larangan yang makruh. Kerana ini perbuatan syaitan. Syaitan ni kalau dia makan, dia buat kerja semua guna tangan kiri. So Nabi seboleh-bolehnya segala perkara yang baik akan digunakan tangan kanan ataupun apa yang kanan lah. So biasanya tangan kiri ni dia digunakan untuk perkara-perkara yang rendah darjat seperti istinja dan sebagainya lah. Cuma larangan dia tidaklah haram. Kemudian dilarang juga pakai selipar sebelah saja. Jadi pakai dua-dua belah. Kalau pakai sebelah macam orang gila pun ada juga. Kemudian menyelimut seluruh badan sehingga tak dapat nak bergerak lah. Tangan dia balut seluruh badan. Dan duduk ihtibak. Iaitu lutut ke dada dengan pakaian yang satu hingga terdedah kemaluannya. Nanti Angry Bird terbang, payah tak kembali nanti. Terus. السنة في الشراب والمناولة عن اليمين. قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر
وعن يمينه أعربي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ثم أعطى الأعربي وقال الأيمن فالأيمن. Sini dalil menunjukkan bahawa susu boleh dicampurkan dengan air yang lain. Dan dia tidak dikira sebagai menipu bahawa itu bukan susu. Dia tetap susu kalau dicampur pun. Yang kedua, didahulukan di sebelah kanan terlebih dahulu untuk memberikan sesuatu. Dan di sini persoalan, kalau kata di sebelah kanan kita kanak-kanak kecil dan di sebelah kiri kita adalah orang dewasa yang mulia, tuan guru, alim dan seumpamanya, mana kita nak dahulukan? Maka mengikut kepada sunnah Nabi SAW, bukan terus diberi sahaja kepada kanak-kanak tersebut. Sebaliknya ditanya terlebih dahulu kepada kanak-kanak tadi, kerana itu haknya beliau. Haknya. Ditanya kepadanya terlebih dahulu seperti yang Nabi lakukan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Sayyidina Khalid duduk di sebelah kiri, Sayyidina Ibn Abbas duduk sebelah kanan. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dulu, boleh tak kalau diberikan terlebih dahulu kepada Sayyidina Khalid? Maksud di sini boleh untuk seorang tadi bertanya terlebih dahulu, kerana yang berada di kiri itu lebih tua daripada yang kanan, ataupun dia lebih mulia kedudukannya daripada yang berada di kanan. Tapi kenapa di sini Nabi tidak tanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, terus diberikan kepada Arabi pertama? Kerana itu Nabi. Kau suka Nabi lah, Nabi kat siapa pun. Itu satu. Kedua, kerana Nabi tahu Sayyidina Abu Bakar tak akan berasa apa-apa dengan Nabi SAW. Kerana hatinya adalah hatinya Nabi SAW. Jadi baginda Abu Bakar tidak akan bersoal sikit pun dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi bagilah kat siapa pun. Dia dengan Nabi SAW. Kerana Nabi telah memberikan hati dan juga peribadinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Pancarannya Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Tamam? Jadi tak perlu untuk bertanya lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Beza dengan sahabat yang lain. Nabi kena tanya dulu. Kena ambil dulu perhatian. Sayyidina Abu Bakar tidak perlu ditanya. Tamam? Wallahu a'lam. Terus. Qala Malik an Abi Hazim bin Dinar عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. Hadis ni sama dengan hadis sebelum ni dalam satu bab. Syekh Dahura itu merakumi maksud daripada hadis ni juga. Jadi sambung baca insyaAllah untuk jimat masa. Jami'u fi ta'ami wasyarab. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم قال للطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقا وانطلقت بين يديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة
حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ذن لعشرة بالدخول فآذن لهم فأكلوا حتى شبعوا حتى خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فآذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فآذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فآذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة حتى أكلوا القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis panjang. Ringkasnya, Abu Talha dengan Muslim radhiyallahu taala anhu ini tengok Nabi dalam keadaan lemah, lapar. Lalu tengok ada makanan sikit, bolehlah nak jamu Nabi. Lepas tu bagi tahu ke Anas, pergi panggil Nabi beberapa orang. Tapi Nabi bawa satu geng, satu kumpulan. Akhir hadis tu dia kata antara 70 hingga 80 orang. So Nabi datang, Nabi suruh biarkan makanan tu, dah roti tu dah dikoyak-koyak dicampur dengan kuah. Lebih kurang roti banjir lah kita kata. Ataupun dia panggil apa? Sarit. Antara makanan yang Nabi suka lah. Roti yang direndam dengan kuah daging. Kalau nak amalkan boleh juga roti banjir kedai mamak. Tapi kalau ada niat ittiba' tu insya-Allah, niat mahabbah, niat ittiba' ada insya-Allah ada pahala dia. Kalau semata-mata makan roti banjir dapat pahala tu tak pastilah pula. Cuma satu je lah saya nak tanya Syekh ke Maulana, tahu ke Nabi baca apa tu? Jika Nabi membaca sesuatu kat makanan tu. Ada sanak dia. Ada. Sanak. Insya-Allah nanti kita ambil ramai. Lepas ni Kambing dulu syarat. semua cukup makanan. 1000 cukup. Wallah, terus mujizat Nabi SAW. قال مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. Tamam. Sambungan sikit daripada Maulana sebut tadi. Guru saya Maulana Syekh Abdul Wakil Hashimi waktu ketika sama' Muwatta' al-Imam Malik di Mesir. Saya dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh, dengan Maulana Syekh Muawad Mangkush, juga dengan dua sahabat kami lagi. Jadi bila baca tu, beliau ceritakan kisah tentang Maulana Syekh Amin Kurdi. Syekh Amin Kurdi, Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tahir Kurdi. Syekh Tahir Kurdi satu hari jemput anak-anak murid mai makan di rumah beliau. Kemudian sahabat kepada Syekh Abdul Wakil waktu tu, dia masih lagi muda waktu tu, kata pergi panggil, kata Syekh suruh panggil 7 orang je. Masak ada bekas kecil je. Ada macam nasi itu dan juga ada gulai sikit je. Untuk 7 orang. Kawan ni silap dengar, panggil 70 orang. Masa datang Syekh Tahir Kurdi tak terkejut tengok. Syekh Abdul Wakil yang terkejut, takut. Terus Syekh Abdul Wakil pergi jumpa dengan Syekh Tahir Kurdi dan beritahu kepada Syekh Tahir, kata dia silap bagi tahu 70 orang mai. Nak bawa macam mana Syekh? Lepas tu Syekh kata tak apa, jangan bimbang. Bawa mai bekas makanan tu biarkan di situ, aku nak pergi tengok. Dia pergi. Dan kemudian dia ludah dalam bekas tersebut. Dan makanan tadi cukup
untuk 70 orang dalam bekah yang kecil dan kesemua boleh bawa balik bekas. Dan daging semua cukup, termasuk sekali dengan makanan. Kemudian saya tanya dekat Syekh Abdul Wakil Hashimi. Saya tanya Maulana, Syekh Tauhid Kurdi baca doa apa? Sebab Syekh Abdul Wakil tanya. Saya ni tadi bukan saya buat lawak, memang sungguh saya tanya. Syekh Abdul Wakil tanya dekat Syekh Tauhid Kurdi. Dalam perjalanan jalan tu dia tanya, Syekh baca apa? Syekh kata, Syekh duduk diam. Lepas tu dia baca Tauhid. Dia kata, sambung baca Muwatta. So saya pun sambung. Saya pun duduk senyap. Tu saya kata, Maulana, Syekh baca apa? Dia kata, kamu nak belanja apa dekat saya? Kalau saya beritahu, kamu nak belanja apa? Saya buat lawak waktu saya ingatkan melawak. Saya kata, saya belanja kusyari. Kusyari Syekh saya, Syekh Ahmad, tepuk saya, dia kuih saya. Apa dia kata, melawak dengan Syekh. Bagi kusyari. Kusyari itu makanan marhin. Makanan orang miskin di Mesir. Tolik bolehlah makan kusyari, dia kata. Tu saya kata, saya melawak saya. Tak, kamu nak belanja apa? Tu saya kata, saya belanja kambing. Ni. Duit tak ada pun. Saya belanja kambing. Saya kata, Syekh Ahmad bisik kat saya. Dia kata, kamu ada berapa ringgit? Saya kata, saya ada 200 je. Tak apa, lebih saya tambah. Dan malam tu kami makan kambing. Dan malam tu Syekh bagi tahu dekat saya jawapannya. Apa yang Syekh Tauhid Kurdi baca. Terus. Nah. Saya buat balik dalam sanak dia. Itu sanak tu. Nak belanja apa kat saya? Kena belanja dulu. Saya beritahu. Saya belanja. Ustaz, saya belanja seorang lagi. Okey. Ni ada live ni. Astagfirullah. Baik. Bismillah. Jadi hadis ni tadi, nanti saya beritahu nanti insyaAllah. Mari jumpa. Pergi ke Zawiyah nanti insyaAllah. Saya beritahu kat Maulana nanti. Maulana tahu dah. Nanti saya nak ambil kat Maulana juga. InsyaAllah. Hadis ni menunjukkan tentang husnul tadbir. Tengok ni. Hadis 105 ni. Nabi menunjukkan husnul tadbir. Ini mesti tertanya-tanya kan. Biarkan. Terus. Ya. Nabi suruh tutup pintu. Nabi suruh auku as-siqa. Dan kemudian ikat kantung air dan sebagainya. Semua ni adalah husnul tadbir. Tujuannya adalah untuk kebaikan kepada orang tersebut dan kebaikan juga kepada orang lain. Tengok ni, tidak mau nanti akan berlaku kebakaran dan seumpamanya. Fa inna siqata ni tikus tudrimu 'alan nasi baitahum. Akan menyebabkan rumah akan jadi rosak. Tuan-tuan cuba perasan, tengok dalam hadis Nabi sebut tikus fuwaisiqah. Tapi anak-anak kecil kita tengok Mickey Mouse. Betul? Tom and Jerry. Dan yang jadi jahat dalam kisah itu adalah kucing. Yang baik adalah tikus. Dan ini dijadi doktrin. Jadi doktrin. Dan pernah Al-Azhar keluarkan fatwa haram. Tengok cerita itu. Karena boleh jadi akan menjadi kesan kepada penuntut kepada anak-anak kecil dengan doktrin yang buruk tadi. Jadi itu pernah disebutlah sebelum ni oleh para guru kami tentang masalah tersebut. Karena apa? Karena buruk doktrin tersebut. Baik, terus. Rahsia tu nanti kita bincang insyaAllah. Qala Malikun an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Shuraih al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu جائزته يوم وليلة وضيافته 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه حتى يحرجه. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada umat dia sifat yang baik. Pertama, orang mukmin dia mesti mempunyai sifat kata-kata baik dengan orang, jangan cakap yang huduh,
jangan kata-kata menyakitkan hati orang. Kalau tak pandai cakap yang baik, duduk diam, tutup mulut. Jadi cakap yang baik ni bukan setakat dengan mukmin saja. Kalau dalam Al-Quranul Karim, wa qulu lin-nasi husna, nas orang ramai, tak kira orang mukmin kafir semua sekali kena cakap cakapan yang baik. Jangan kata dia ni kafir, kita sepak maki apa pun tak apa, tidak macam tu. Dia pun ada hak sebagai seorang manusia. Yang kedua, berkenaan dengan tetamu. Kalau tetamu datang di rumah kita, kita kena jamu. Jangan duduk susah hati. Tetamu mai ni nak bagi makan apa, kita ni orang susah dah. Dia orang mai bertambah susah lagi, tidak macam tu. Katanya tetamu ni datang membawa rezeki. Dia akan mai dengan menambahkan rezeki di rumah kita. Jadi sehari semalam, satu hari satu malam kita kena jamu dan hak bagi dhiyafah, menjamu dengan tetamu ni 3 hari 3 malam. Maknanya tetamu boleh duduk rumah kita 3 hari 3 malam. Kalau dah cukup 3 hari 3 malam, tetamu masih ada lagi di rumah kita. Mungkin kerja dia tak selesai lagi, dia perlu lagi duduk dengan kita lagi, kita bagi duduk lagi dia. Itu dikira sedekah. Sedekah maksud di sini itulah ikram sebenar. Kita memuliakan tetamu tu. Hadis kata apa? Fal yukrim jarahu, memuliakan tetamu tu. Jadi yang kita jamu 1 hari, 3 hari itu baru kita tunaikan hak dhiyafah kita. Tidak ikram lagi. Setelah cukup 3 hari, lebih lagi beberapa masa kita jamu lagi bagi dia, duduk lagi. Itulah ikram sebenar. Maksudnya setelah selesai kan hak, kita bagi apa-apa lagi dengan dia, itulah dikatakan ikramud dhaif. Wallahu a'lam. قال مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300. قال وأنا فيهم. قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فانيزادوا فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر. قال فكان يقوتناه كل يوم قليلا حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حيث فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل ضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب ثم أمر برحالة فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan para sahabat yang diutuskan oleh Rasulullah SAW lah, yang diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia orang lebih kurang 300 orang. Jadi macam biasalah, bila makanan habis, dikumpulkan semua makanan lalu dibagi-bagikan sampai tahap satu hari sebiji kurma aja. Akhir sekali Allah Ta'ala bantu dengan ikan yang besar, tak silap saya Al-Anbar, dalam riwayat yang lain sebut mungkin ikan paus juga ikan paus. Paus terpong. Jadi dia punya tulang rusuk dia sampai orang naik unta tu pun rendah daripada tulang rusuk dia, dipacak kiri kanan. So inilah intan surullah yang surkum. Bantu agama Allah, Allah akan bantu. Dan rezeki pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah uji dengan sedikit kesabaran, kekurangan makanan, lepas tu Allah akan bantulah. InsyaAllah. Terus. ما جاء في لبس الخاتم.
قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا قال فنبذ الناس لا ألبسه أبدا قال فنبذ الناس بخواتيمهم. Ini hadis berkenaan dengan Nabi SAW pernah memakai cincin emas. Kemudian Nabi SAW melemparkan cincin tersebut setelah para sahabat mengambil cincin seperti Nabi SAW. Dan setelah mereka melihat Nabi membuang cincin tadi, mencampakkannya, dan Nabi menyebut aku tidak akan memakainya selama-lamanya, maka mereka juga turut mencampakkan tanpa bertanya sebab. Ini dalil menunjukkan sur'atu al-ittiba', cepatnya mereka dalam mengikuti Nabi SAW tanpa bertanya dengan sebab, dan dicampakkan seperti yang Nabi lakukan. Macam mana Nabi buat, macam tu dia orang buat. Dan tak disebutkan pula di sini adakah mereka kutip balik cincin-cincin tersebut. Kalau kutip balik tak ada faedah lah. Nah, jadi dicampakkan terus, begitu saja. Nah, tanpa kalau orang macam kita, ini emas, kalau kita buang, Nabi campakkan, kita ambil, buah dalam poket lah, bawa balik bagi dekat orang rumah. Tak. Nabi tak, para sahabat tidak buat macam tu. Ini dalil sur'atu al-ittiba'. Cepat mereka dalam mengikuti arahan Nabi SAW. Ini dalil iman. Dalil iman mereka. Terus. Babu ma ja'a fi ru'ya. Qala Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha al-Ansari an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. InsyaAllah masa sikit lagi nak habis tang punya, minta baca terus. Kita 3 orang rehat sekejap. Baca terus berapa boleh, banyak lagi takut tak sempat habis malam ni. Babu ma ja'a fi salami 'ala al-yahudi wan nasrani. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك ما جاء في أكل الضب. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه. ما جاء في أمر الكلب. ما قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال باب ما جاء في أمر الغنم. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدهم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه وإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ما يتقي من الشوم. قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم والمسكن يعني الشؤم. باب ما جاء في الحجامة والإجارة الحجام. قال مالك عن حميد بن bukan jaham, hajjam. salah cetak jadi jaham, hajjam baiki dah. Wa ijaratil حجام. قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا
عنه من جراحه من خراجه Kharajihi. من خراجه. Alhamdulillah, kita tangguh dulu majlis kita untuk petang ini kerana kita maghrib agak awal, dan insya-Allah dalam keadaan sekarang ni insya-Allah lah kita boleh percaya, boleh khatam insya-Allah.